You don't know. Down, you can bring me up, 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 up. And when I'm hurt, you know I don't need much. You can use that magic touch. When I'm down, you can bring me up, 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 up. And when I'm hurt, you know I don't need much. You can use that magic touch. Agora é rima. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam biasa, nama aku Fizia Jali. Aku nak korang sentiasa ingat tau nama aku Fizia Jali. Sebabnya aku nak korang hafal nama aku. Nanti senang lah korang nak cari cerita-cerita yang menarik dekat dalam channel aku kan. Korang kena ingat tau nama aku ni. Dan aku haraplah nama aku ni sentiasa melekat dalam hati korang. Tu nama aku tau Fizia Jali. Mesti ingat, okay? Okay. Sekarang ni mestilah korang nampak kenapa lah yang berkelip-kelip dekat mata aku tu, kenapa lah yang panjang-panjang kat mata aku tu kan. Sekarang ni, hari ni aku pakai bulu mata tipu-tipu by M5 Lashes. Ni kotak dia, ni nama dia tau, M5 Lashes. Aku pakai brand ni sebab yang ini bulu mata ni jenis magnet. Lepas tu lawa kan kotak dia, korang boleh cari kat Shopee. Aku beli kat Shopee je. Ni baru first time tau aku pakai bulu mata palsu ni. Tapi masa kahwin tu pernah lah pakai, tapi orang yang pakai kan. Yang kali ni aku cuba pakai sendiri. Sebab aku nak buat konten kan. Lepas tu cerita yang aku ceritakan pada hari ni pun berkaitan dengan soalan model. So aku pun jadi model lah dalam aku punya channel. Okay, ni dia punya isi dalam dia. Dia ada 6, dia ada 3 pasang. 3 pasang kelopak mata, bukan kelopak mata, 3 pasang bulu mata kat sini. Bulu mata yang sama. Okay, lepas tu dia set dengan eyeliner dia tau. Eyeliner ni lah yang menghasilkan bila korang dekatkan bulu mata ni dekat kelopak mata korang, dia akan melekat. Lepas tu ni ada dia punya pengepit bulu mata ya. Ni korang boleh gunakan untuk kepit bulu mata tu. Lepas tu dekatkan dekat korang punya mata. Senang tu, memang senang sangat. Bagi orang senang lah, orang yang dah biasa pakai senang lah kan. Tapi bagi aku susah bila aku nak pakai, sebab first time pakai sendiri. Bulu mata magnet ni susah juga tu, dia lama juga aku nak memakainya. Okey kawan, jom terus masuk topik yang aku akan ceritakan pada hari ini. Topik hari ini berkaitan dengan kes pembunuhan mutilasi lagi yang berlaku di Hong Kong baru-baru ini. Kes ni berlaku pada tahun ni tau, baru berlaku bulan Februari yang lepas. Baru je, sekarang baru masuk bulan 3 kan. So kes ni berlaku bulan 2. Kes ni masih dalam siasatan polis lagi lah. Tapi kes ni memang sangat-sangat sedih je sebab si mangsa tu merupakan seorang yang terkenal, merupakan seorang model, influencer yang amat-amat terkenal di Hong Kong ya. Okey, sebelum aku masuk lebih jauh lagi topik pasal hari ini, aku akan memberitahu biodata mengenai mangsa. Mangsa ni bernama Abby Choi Ting Fang, dilahirkan di Hong Kong pada tahun 11 Julai 1994. Bermaksud umur AB ni pada tahun 2023 ni 29 tahun umur dia. Okay, tinggi AB 155 cm. Suami AB ada 2 orang. Yang pertama adalah Alex, yang kedua Krista. Okay, hasil daripada 2 perkahwinan yang dia lalui, dia memiliki 4 orang cahaya mata, iaitu 3 orang lelaki dan 1 orang perempuan. Okey, AB ni ada Instagram dia. Okey, di sini aku sempat mencari Instagram AB Choi. Aku type @xxabbyc. Kemudian baru aku jumpa dia punya IG ni. Walaupun aku tak kenal AB Choi ni siapa, tapi bila kes dia ni kecoh satu dunia, jadi aku pun usahalah juga mencari siapa sebenarnya AB Choi ni. Kalau tengok daripada IG dia ni, memang AB Choi ni merupakan seorang influencer dan model yang sangat terkenal dan amat dikagumi di negara Hong Kong sana. Jadi kalau nak tahu mengenai AB Choi ni, korang sendiri boleh pergi ke IG
AB Choi. Masih lagi aktif lagi sampai sekarang. Dan aku bila tengok dia punya IG ni pun, aku rasa dia memang sangat-sangat disayangi oleh semua orang yang ada di sana lah. Sebab aku tengok dia punya IG ni pun memang banyak aktiviti-aktiviti yang dia buat di sana bersama dengan kawan-kawan, bersama dengan keluarga, bersama dengan semua orang kan. Jadi memang nampak dia ni seorang influencer yang baik lah. Walaupun aku tak kenal dia, tapi aku juga turut bersimpati atas kehilangan AB. Bukan kehilangan lah, tapi kematian dia ni memang amat-amat menyedihkan, amat-amat kejam ya kematian si AB ni. Aku rasa pembunuh tu dapatlah hukuman yang setimpalnya, dan semoga pembunuh tu dapatlah bertaubat. Aku rasa memang selayaknya lah kalau dihukum mati kan. Tapi ikutlah hukuman dekat sana macam mana lah diorang buat kan. Jadi kita tunggu sajalah macam mana. Kes ni baru je berlaku tahun ni. So memang new update lah cerita pasal AB ni. Si AB ni dia kan pernah berkahwin 2 kali. Okey, perkahwinan yang pertama dia tu bersama dengan si Alex tu kan. Tapi dah bercerai tau. Lepas tu dia berkahwin sekali lagi dengan si Chris Tam ni. Okey, walaupun si AB ni dia dah bercerai dengan bekas suami dia yang pertama tu, yang Alex tu, tapi dia tetap baik dengan Alex dan bekas mertua dia. Bekas mertua si Alex ni lah kan. Dia tetap baik sebabnya si AB ni dia setiap bulan memberi duit hasil daripada pekerjaan dia kepada keluarga bekas mertua dia. Lepas tu dia beri duit tu kepada bekas suami dia juga. Walaupun dia dah bercerai, tapi dia tetap bagi duit. Sebab suami dia ni dia tak bekerja. Dia bukan tak bekerja, dia ada pekerjaan, tapi pekerjaan yang tak tetap. Dikira sebagai dia ni malas lah bekerja sebab isteri dia ni dah lah boleh menghasilkan duit sendiri. Lepas tu duit yang dia dapat tu pun setiap bulan berjuta-juta. Jadi dia tak bekerja lah. Dia jaga isteri dia dan jaga anak-anak dia je lah. Tu je lah kerja suami dia. Lepas tu si Abi ni memang baik sangat. Dia siap belikan rumah. Rumah tu dia duduk satu keluarga lah. Lepas tu dia duduk satu keluarga. Rumah tu pula atas nama bapa mertua dia. Jadi memang baik sangat lah si AB ni sebenarnya. AB ni sebenarnya dia merupakan seorang anak daripada sebuah keluarga yang sangat-sangat kaya. Kiranya keluarga dia keluarga bisnes lah, bukan biasa-biasa lah. Jadi dia ni kaya, lepas tu dia pula terkenal. Jadi mestilah dia dapat banyak duit kan. Dan ibu si AB ni juga merupakan seorang peniaga ataupun pengusaha di negara China. Si AB ni dia pernah berkahwin dengan si Alex ni. Waktu dia berjumpa dengan si Alex ni, waktu tu umur si AB ni 15 tahun. Dan diorang berkahwin pada umur dia 18 tahun. Dan waktu tu selepas diorang berkahwin tu, tak lama diorang berkahwin tu, diorang dapatlah 2 orang cahaya mata. Sepasang tau, seorang lelaki, seorang perempuan. Tapi bukan kembar, cuma sepasang lah, dia cuma jarak tahun je kan. Okay, lepas tu bila dah ada keluarga, jadi si AB ni dia beli rumah di kawasan Condor Hill, Holland, dekat Hong Kong sana lah. Jadi dia duduklah dengan suami dia, dengan anak-anak dia kan. Lepas tu dia ajak sekali dengan keluarga mertua dia tu duduk sekali dengan dia. Walaupun begitu, hasil perkahwinan dengan Alex ni tak tahan lama lah, sebabnya dia bercerai. Okey, penceraian tu disebabkan si suami dia ni, Alex ni, dia ada terlibat dalam satu kes penipuan menjual barang kemas. Jadi suami ni banyak hutang lah. Bila isteri dia tahu, si AB dia tahu, jadi AB ni pun tak sedap hati lah dengan si Alex ni. Setelah AB bercerai dengan suami pertama dia, iaitu Alex, lepas tu AB ni berkahwin dengan suami kedua dia yang sekarang ni lah, yang bernama Chris Tam. Chris Tam ni siapa? Chris Tam ni merupakan seorang anak pengusaha restoran yang sangat terkenal di Hong Kong. Suami dia yang sekarang ni, kiranya suami dia ni kira macam anak orang kaya jugalah. Kira macam suami dia ni berbisnes, ada bisnes. Beza lah dengan suami dia pertama dulu. Suami dia kedua ni ada pekerjaan yang tetap. Jadi
suami dia ni dapatlah menyapot kehidupan si AB ni, walaupun AB ni sebenarnya boleh menghasilkan duit sendiri dan boleh menjaga diri dia sendiri kan. Ayah kepada Kristam ni dia sangat-sangat sayang kepada AB tau, sebab dia dah anggap AB ni bukan macam menantu tau, tapi dia anggap AB ni macam anak perempuan dia sendiri. Dia sayang sangat, bukannya dia sayang keluarga si AB ni kaya, tapi dia anggap AB ni macam anak perempuan dia sendiri. Kira walaupun dia tahu si AB ni pernah berkahwin dan pernah bercerai dan ada anak, walaupun dia tahu si AB ada kisah silam dia lah kan, tapi dia tak terima si AB ni jadi menantu. Kemudian si AB ni pun rapat dengan ibu kepada Kristam ni. Dia selalu memberikan hadiah masa hari jadi ibu dia, lepas tu sambut hari ibu bersama-sama. Jadi AB ni rajin, baik sangat, jadi sehingga dia sentiasa mengingati peristiwa-peristiwa penting macam tu, lepas tu dia hargai. Okey, kemudian AB ni dilaporkan hilang sejak hari Selasa pada 21 Februari 2023. Kes ni baru je berlalu pada Februari yang lepas. Kes ni masih lagi dalam hot, maksudnya masih lagi dalam penyiasatan polis. Okey, si AB ni sebenarnya dia ada pemandu peribadi tau. Pemandu peribadi dia tu merupakan bekas abang ipar dia sendiri, iaitu bekas suami dia lah, Alex kan. Okey, jadinya umur abang ipar dia ni 31 tahun dan dia merupakan seorang pemandu peribadi tetap kepada AB. Jadi bila AB nak pergi ke mana-mana, jadi abang dia lah yang akan ambil, abang dia lah yang akan bawa pergi. Guys, abang ipar dia lah. Jadi maksudnya abang ipar dia ni tahulah segala gerak-geri si AB ni. Okey. Pada hari kejadian, Anthony seperti biasa mengambil AB untuk menjemput anaknya pulang dari sekolah. Dan pada waktu itu Anthony membawa AB ke suatu tempat yang AB tidak tahu. Malahan Anthony juga tidak membawa AB ke sekolah anaknya. Dan pada waktu itu Anthony menjemput Alex menaiki kereta bersama mereka, dan di dalam kereta tersebut berkemungkinan besar Alex bergaduh dengan AB dan sehingga menyebabkan kematian AB di dalam kereta. Berkemungkinan salah seorang daripada mereka telah menyerang AB dengan menggunakan alatan yang tajam, kerana dikesan di belakang tengkorak AB ada dijumpai lubang kecil. Jadi berkemungkinan diserang dengan benda yang tajam dan keras lah, sehingga AB tidak sedarkan diri. Dan pada waktu itu juga Anthony dan Alex terus pergi membawa AB ke rumah yang disewa oleh ayah Alex. Pada hari Rabu 22 Februari 2023, Kristam telah membuat laporan polis atas kehilangan AB. Sebabnya AB ni dia tak balik pada 21 hari bulan dan dia pun tak ambil anak dia daripada sekolah. Dan pada waktu itu Kristam ni terpaksalah kena tunggu hari Rabu untuk membuat laporan polis kan. Sebab kalau nak buat laporan polis atas kehilangan seseorang, kena tunggu 24 jam baru boleh polis mengesahkan orang tu hilang kan. Jadinya selepas je dah buat laporan tu semua, lepas tu polis terus je melacak lokasi keberadaan AB dan polis terus menuju ke satu lokasi, iaitu di sebuah perumahan kos rendah di desa Lung Mi Taipo di Hong Kong. Dan di situlah polis terus membuat serbuan di rumah itu kerana polis mendapati di situlah AB berada. Polis terus masuk ke rumah tersebut dan keadaan rumah tersebut berada dalam keadaan yang sangat gelap kerana tingkap dan pintu ditutupi dengan kain. Kemudian polis melihat di dalam rumah tersebut memang dalam keadaan yang tidak terurus dan bersepah. Dan kemudian polis terus saja mencari keberadaan AB, tetapi sayangnya polis tidak menjumpai AB di situ. Polis menjumpai beg tangan AB dan di dalam beg tangan tersebut mengandungi kad pengenalan AB dan juga kad kredit AB. Tetapi AB tidak ada. Kemudian polis pun terus lagi pergi ke dapur dan melihat di dapur terdapatnya peti ais dan juga dapur gas.
dan di atas dapur gas tersebut terdapat 2 buah periuk yang sedang dimasak. Okey, polis tadi pun terus menuju ke peti ais dan membuka peti ais tersebut. Alangkah begitu terkejutnya polis melihat ada sepasang kaki perempuan di dalam peti ais tersebut, dan polis terus mengecek di bahagian periuk pula dan mendapati ada tengkorak yang dah direbus, dan satu lagi periuk itu terdapatnya tulang belulang manusia dan juga daging-daging manusia yang telah dicincang di dalam periuk tersebut untuk dibuat sup. Dan kemudian polis pun mengsyaki telah berlakunya kes pembunuhan dan mutilasi di dalam rumah tersebut. Waktu polis jumpa tu, Ebi tu dah tak ada. Aduh, aku rasa sedih sangat tau. Sebab Ebi ni baik tau. Ebi ni memang baik sangat. Dia layan bekas keluarga mertua dia ni pun memang baik. Setiap bulan bagi duit. Jadi kenapa keluarga dia ni sanggup buat macam itu kan? Okey, rupanya ada kisah di sebaliknya. Ayah mertua si Ebi ni sebenarnya tak puas hati dengan Ebi, sebab Ebi kan dah berkahwin baru kan. Jadi rumah yang bekas ayah mertua dia duduk tu, maksudnya rumah yang Ebi belikan untuk ayah mertua dia, sebab rumah tu dia belikan atas nama ayah mertua dia. Jadi bila dia dah berkahwin baru ni, dia macam naklah jual rumah tu. Lepas tu ayah Ebi ni macam tak setuju lah, kenapa nak jual rumah tu sedangkan rumah tu atas nama dia, atas nama ayah mertua dia tu. Sebab Ebi kan belikan rumah tu atas nama ayah mertua dia. Okey, jadi waktu tu Ebi cakap dia nak jual. Lepas tu nanti dia nak belilah rumah lain kan untuk bekas keluarga mertua dia ni duduk. Okey, waktu tu macam keluarga dia ni semua tak boleh terima tau, sebab Ebi ni nak jual rumah tu. Yelah, sementara Ebi dah kahwin kan. Lepas tu dia nak jual pula rumah tu. Jadi keluarga dia semua tak boleh terima lah waktu tu. Okey, jadi bila keluarga bekas mertua Ebi ni tak terima, jadi waktu tu lah ayah mertua si Ebi ni, bekas ayah mertua si Ebi ni pun planning sesuatu yang mengerikan, macam sesuatu yang tak masuk akal tau, hilang daripada sifat kemanusiaan. Waktu tu dia plan nak bunuh si Ebi ni. Dia rancang dengan anak dia, iaitu bekas suami Ebi, iaitu Alex, dan anak dia sebagai pemandu peribadi Ebi, abang ipar si Ebi lah. Jadinya waktu tu diorang ni 3 orang ni terlibat. Sebenarnya 3 orang ni memang terlibat dalam kes ini. Waktu tu ayah mertua Ebi ni dengan si pemandu peribadi Ebi ni, ataupun bekas abang ipar Ebi ni, dia sempat berbohong kan waktu tu. Jadi dia memang nak mengelak lah daripada jawapan polis. Lepas tu waktu tu si Alex ni pun sempat nak melarikan diri. Dia nak melarikan diri ke luar negara lah waktu tu. Jadi masa tu sebelum dia lari, akhirnya polis pun dapat tangkap. Okey, waktu tu pun ibu mertua Alex ni, ibu mertua Ebi ni pun sempat tahu, dia macam menghalang polis ni untuk membuat siasatan. Dia macam sempatlah berhela. Dia cakap gini macam itu kan. Jadi macam waktu tu sebenarnya ibu Ebi ni, bekas ibu Ebi ni, bekas ibu mertua Ebi ni, sebenarnya dia dah tahu tau Ebi tu dah mati sebenarnya. Dia dah tahu sebab planning, sebab yang merancang nak bunuh Ebi ni ayah dia, ayah mertua Ebi ni. Jadi sebenarnya satu keluarga ni terlibat lah. Jadi 4 orang lah maksudnya. Dia, ayah Ebi, mak Ebi, bekas suami Ebi dengan abang ipar Ebi. Jadi memang semua bersepakat untuk menghabiskan nyawa Ebi waktu tu. Memang sangat-sangat kejam ceritanya, memang sangat-sangat sedih. Okey, jadi polis dah kumpulkan mereka. Polis pun terus je buat siasatan lebih terperinci atas penghilangan nyawa si Ebi ni. Okey, jadi waktu tu memang sampai sekarang kes dia masih lagi berlanjutan, dan aku pun masih lagi tunggu kes terbaru mengenai Ebi ni, sebab tangan Ebi tadi kan tak jumpa lagi. Jadi aku pun masih lagi follow cerita kisah pasal Ebi ni. Aku pun nak tahu tangan Ebi tu dekat mana sebenarnya. Okey, masih dalam penyiasatan. Okey, jadi kita pun sama-sama lah tunggu kes ini berakhir. Aku rasa mungkin polis dapat jumpa dengan mudah lah, sebab dah dapat tangkap suspek ni kan. Mungkin boleh jumpa dengan cepat. Itu pun sekiranya mereka mengakulah di mana mereka menyorokkan dengan Ebi ni kan. Aku pun tak pastilah, tapi aku harap kes ini dapat diselesaikan
dengan mudah, dengan baik. Dan aku harap orang yang terlibat ni, 4 orang terlibat ni dihukum dengan setimpal-timpalnya lah. Sebab diorang ni dah bunuh orang tau. Bukan bunuh orang tanpa sengaja, tapi dengan sengaja. Diorang dah rancang sebelum bunuh AB tu. Okay. Polis juga telah menjumpai beberapa alatan yang dipercayai digunakan oleh si pelaku untuk melenyapkan jasad AB, seperti gergaji elektrik, 2 buah periuk, pengisar daging, 2 jenis pisau daging, tukul, penutup muka dan juga baju hujan yang dipercayai digunakan sebagai aktiviti untuk menghapuskan jasad AB ini. Okey, Alhamdulillah, akhirnya habislah cerita aku pada hari ini. Okey, untuk korang yang pertama kali yang lihat video aku kan hari ni kan, terima kasih tau sebab korang dah lihat dan tengok cerita aku ni sampai habis. Cerita ni memang cerita baru, cerita ni memang cerita benar, memang new update 2023 ni, memang cerita baru. Okey, jadinya aku berharap korang sentiasa sihat-sihat selalu dan juga sentiasa mendoakan aku agar aku sentiasa bersemangat untuk membuat channel aku ni. Okey, sebelum tu aku ucapkan terima kasih lah ya. Terima kasih banyak-banyak sebab memang korang rajin sangat tengok cerita aku ni, rajin sangat tunggu cerita-cerita aku ni kan. Okey, akhir kata, Assalamualaikum and goodbye. See you at my next video, okay? Bye.